Yang dihormati Dr. Rosaline Gelunu dan Encik Tajib Bintasan selaku penilai kajian pada hari ini. Salam sejahtera dan salam satu Kent. Saya Helen Danius dari unit PISMP Bahasa Melayu SJKC 1 akan membentangkan sebuah kajian berbentuk kuasi eksperimen bertajuk Jejari Asdak meningkatkan kemahiran penggunaan penanda wacana dalam menulis karangan jenis ulasan Bahasa Melayu tahun 5. Sedikit pengenalan tentang kajian ini. Dokumen Standard Curriculum dan Pentaksiran DSKP distrukturkan dengan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecakapan berbahasa yang baik. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, terdapat 5 modul, iaitu modul mendengar dan bertutur, modul membaca, modul menulis, modul seni bahasa dan modul tata bahasa. Untuk kajian ini, yang diketengahkan ialah modul menulis yang mana berfokus kepada kemahiran menulis. Terdapat pelbagai aspek yang perlu dikuasai oleh murid dalam kemahiran menulis itu, termasuklah penggunaan penanda wacana. Menurut Husin Fateh 2012, penanda wacana ialah kata, frasa, perenggan, bab ataupun jilid sesuatu penulisan yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Paduan yang terhasil dapat menyambungkan sesuatu maklumat tertentu. Baik, bagi pernyataan masalah untuk kajian ini, Dokumen Standard Curriculum dan Pentaksiran Bahasa Melayu tahun 4 boleh dirujuk pada standard kandungan 3.6. Murid sepatutnya boleh menulis karangan menggunakan penanda wacana dengan betul. Ini bermakna murid tahun 4 sepatutnya sudah pun menguasai kemahiran penggunaan penanda wacana itu dalam penulisan karangan. Tetapi apa yang didapati oleh pengkaji ialah melalui pengalaman praktikum fasa 1 yang lepas, pengkaji mendapati bahawa masih terdapat murid yang sudah berada di tahun 5 masih tidak mengenali apa itu penanda wacana dan mereka tidak tahu bagaimana untuk mengaplikasikan penanda wacana tersebut khususnya dalam karangan jenis ulasan. Murid lazimnya menulis menggunakan perkataan dan untuk memulakan ayat. Hal ini mengakibatkan karangan yang mereka hasilkan tidak mempunyai ciri kohesi dan koheren. Merujuk kepada rubrik penskoran jawapan bahagian B, iaitu membuat karangan jenis ulasan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada peringkat cemerlang, kriteria nombor 5, kita boleh melihat bahawa penanda wacana itu sangat ditekankan untuk mendapat markah yang cemerlang. Begitu juga dengan peringkat baik, pada kriteria nombor 5 tertulis juga tentang penggunaan penanda wacana. Sekiranya murid gagal untuk menggunakan penanda wacana dalam karangan, kemungkinan besar murid akan berada di grade D ataupun E, iaitu kurang memuaskan ataupun berada pada pencapaian tahap minimum. Daripada rubrik ini, dapat disimpulkan bahawa penggunaan penanda wacana ini sangat ditekankan dalam penulisan karangan Bahasa Melayu, khususnya bagi karangan jenis ulasan bahagian B. Daripada pernyataan masalah ini, pengkaji telah membina sebuah inovasi yang dinamakan Jejari Asdak dan pengkaji ingin menguji keberkesanan inovasi ini terhadap murid tahun 5. Pengkaji menyokong pernyataan Zauhari Hussein 2014, aspek wacana jika tidak diberi penekanan menyebabkan pelajar menjadi alpa, sedangkan kecekapan wacana menjadikan teks lebih utuh dan bermakna. Ini bermaksud penggunaan penanda wacana dalam penulisan karangan sangatlah penting untuk menjadikan wacana yang dihasilkan itu lebih utuh dan lebih bermakna. Sedikit tentang intervensi ataupun inovasi Jejari Asdak ini. Jejari Asdak merupakan sebuah inovasi digital
yang menggunakan perisian Microsoft PowerPoint. Seperti yang boleh dilihat pada paparan screen, menu utama mempunyai 3 butang yang utama. Yang pertama, pengenalan kepada jejari Asdaq. Pengenalan kepada jejari Asdaq, murid akan tahu Asdaq itu mewakili apa. Asdaq mewakili 5 jenis penanda wacana dalam bahasa Melayu. Antaranya S selain itu, D di samping itu, E akhir sekali, dan K kesimpulannya. Selepas pengenalan jejari Asdaq, murid akan beralih kepada soalan kuis. Murid perlu melengkapkan dan menjawab dengan betul ke 10 soalan kuis dan barulah boleh beralih kepada soalan latihan. Soalan-soalan latihan ini murid akan mengambil masa yang lebih lama. Guru bertindak sebagai fasilitator ataupun pembimbing untuk mengaplikasikan ASDAK Asdaq itu dalam penulisan karangan jenis ulasan. Baik, beralih kepada objektif kajian. Objektif yang pertama, mengenal pasti keberkesanan jejari Asdaq dalam meningkatkan kemahiran penggunaan penanda wacana dalam penulisan karangan jenis ulasan dalam kalangan murid tahun 5. Objektif 2, mengenal pasti kesan penggunaan jejari Asdaq dalam meningkatkan kemahiran penggunaan penanda wacana dalam menulis karangan jenis ulasan dalam kalangan murid tahun 5 berbanding murid yang tidak menggunakan jejari Asdaq. Objektif yang ketiga, mengenal pasti persepsi murid tahun 5 terhadap penggunaan jejari Asdaq dalam meningkatkan kemahiran penggunaan penanda wacana dalam menulis karangan jenis ulasan. Soalan kajian, soalan yang pertama, adakah jejari Asdaq berkesan dalam meningkatkan kemahiran penggunaan penanda wacana dalam menulis karangan jenis ulasan bagi murid tahun 5? Soalan yang kedua, adakah murid yang menggunakan jejari Asdaq lebih mahir mengaplikasikan penanda wacana dalam menulis karangan berbanding murid yang tidak menggunakannya? Soalan yang ketiga, apakah persepsi murid terhadap penggunaan jejari Asdaq dalam meningkatkan kemahiran penggunaan penanda wacana dalam menulis karangan jenis ulasan? Peserta kajian terdiri daripada 20 orang murid tahun 5, 10 orang lelaki dan 10 orang murid perempuan. Peserta kajian ini dipilih melalui pencapaian tahap memuaskan hingga pencapaian tahap minimum. Bagi markah bahagian B, pengkaji telah menganalisis dokumen murid, iaitu markah ujian peperiksaan pada tahun lepas murid. Untuk peringkat pelaksanaan, pengkaji telah merujuk model penyelidikan tindakan Kurt-Lewin 1946. Untuk peringkat kenal pasti masalah, pengkaji mengenal pasti masalah, iaitu masalah kemahiran penggunaan penanda wacana dalam menulis karangan jenis ulasan. Kemudian pada peringkat merancang, pengkaji merancang untuk menguji keberkesanan jejari Asdaq. Pengkaji menentukan instrumen kajian, iaitu analisis dokumen, ujian bertulis, dan soal selidik. Kemudian pada peringkat tindakan, pengkaji memilih peserta kajian, menjalankan ujian pra dan ujian pasca, melaksanakan intervensi, mengedarkan borang soal selidik, dan menganalisis dapatan kajian. Kemudian beralih kepada peringkat memerhati, pengkaji membuat perbandingan pencapaian markah murid dalam ujian pra dan ujian pasca. Semua data yang dikumpul dipindahkan ke dalam bentuk jadual dan carta bar. Pengkaji juga telah membuat perbandingan skomin, purata, skomin sebelum dan selepas intervensi bagi kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan. Pada peringkat mereflek, semua kelebihan, kelemahan serta penambahbaikan yang relevan dikenal pasti. Cadangan penambahbaikan dibuat agar masalah yang dicapai dapat diselesaikan. Cadangan untuk kajian lanjutan juga disenaraikan. Dan sekiranya pengkaji ingin meneruskan ke kitaran yang kedua dengan mengaplikasikan ke semua penambahbaikan, boleh diteruskan. Instrumen kajian, terdapat 3 jenis instrumen kajian
yang pengkaji telah gunakan. Yang pertama, analisis dokumen. Markah ujian peperiksaan tahun lepas, khususnya markah penulisan bahagian B, telah dianalisis dan murid yang berada pada tahap memuaskan hingga tahap mencapai tahap minimum telah dipilih sebagai peserta kajian. Instrumen yang kedua, ujian bertulis. Ujian bertulis terbahagi kepada dua, yaitu ujian pra dan ujian pasca. Ujian pra diberi sebelum intervensi, manakala ujian pasca diberi selepas intervensi. Untuk soal selidik, kumpulan rawatan diberi soal selidik selepas intervensi untuk melihat persepsi murid terhadap inovasi ataupun intervensi jejari asdak ini. Baik, untuk dapatan kajian, soalan yang pertama, adakah jejari asdak berkesan dalam meningkatkan kemahiran penggunaan penanda wacana dalam menulis karangan jenis ulasan bagi murid tahun 5? Soalan ini cuba untuk menguji hipotesis kajian, yaitu hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Untuk menjawab soalan ini, pengkaji telah mencatat dan menyusun markah murid ke dalam bentuk jadwal seperti yang terpapar pada jadwal 1.0. Petak yang berwarna biru mewakili markah kumpulan kawalan untuk pra-ujian, yang mana purata min untuk markah pra-ujian pada kumpulan kawalan ialah 34%. Manakala petak yang berwarna jingga mewakili markah pra-ujian untuk kumpulan rawatan, yaitu sebanyak 30%. Purata min ini kita boleh lihat 34% dan 30% itu adalah lebih kurang sama. Ini bermaksud kemahiran penggunaan penanda wacana untuk pra-ujian untuk kedua-dua kumpulan ini ialah lebih kurang sama. Kemudian kumpulan kawalan, purata min untuk kumpulan kawalan pada pasca ujian, yaitu selepas intervensi, untuk kumpulan kawalan meningkat kepada 44% purata min, manakala kumpulan kawalan meningkat lebih tinggi, yaitu mencapai 78%, yang mana terdapat 5 orang telah mencapai markah penuh, yaitu 100%. Kemudian pengkaji ingin membuat perbandingan skomin untuk menjawab soalan 1, yang mana skomin ujian pra bagi kumpulan kawalan adalah 34%, manakala kumpulan rawatan 30%. Skomin ujian pasca untuk kumpulan kawalan 44% dan kumpulan rawatan ialah 78%. Untuk perbandingan skomin, kumpulan kawalan telah meningkat sebanyak 10% dan kumpulan rawatan pula meningkat sebanyak 58%. Peningkatan boleh dilihat dengan lebih jelas pada carta 1.0, yaitu perbandingan purata skomin kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan. Pada kumpulan rawatan kita boleh melihat peningkatan yang begitu ketara, yaitu skomin ujian pra sebanyak 30% telah meningkat ke 78% pada ujian pasca. Jadi kadar peningkatan itu adalah 58%, manakala kumpulan rawatan turut meningkat tetapi hanya mencapai sebanyak 10% sahaja. Peningkatan itu berlaku 10% sahaja, daripada 34% ke 44%. Jadi daripada data ini jelas dilihat bahwa soalan 1 telah pun dijawab, yang mana jejari asdak itu berkesan dalam meningkatkan kemahiran penggunaan penanda wacana dalam menulis karangan jenis ulasan bagi murid tahun 5. Dan secara langsung objektif pertama juga tercapai. Bagi pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif diterima, yaitu terdapat perbezaan yang signifikan antara min pencapaian pelajar yang menggunakan penanda wacana dalam membina karangan bahasa Melayu menggunakan jejari asdak berbanding murid yang tidak menggunakan jejari asdak itu. Baik, beralih kepada dapatan kajian untuk soalan 2.
Adakah murid yang menggunakan jejari asdak lebih mahir mengaplikasikan penanda wacana dalam menulis karangan berbanding murid yang tidak menggunakannya? Baik, untuk menjawab soalan ini, pengkaji telah merujuk skema pemarkahan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu tahap pencapaian terbahagi kepada 5 peringkat, iaitu belum mencapai tahap minimum, mencapai tahap minimum, memuaskan, baik, dan cemerlang. Baik, pengkaji telah menyusun markah murid untuk kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan. Seperti yang tertera pada paparan skrin, kita lihat pada bahagian ujian pasca. Pada ujian pasca untuk kumpulan kawalan yang mencapai tahap cemerlang cuma 2 orang sahaja. Manakala murid yang lain berada di tahap memuaskan, mencapai tahap minimum, dan belum mencapai tahap minimum. Manakala ujian pasca untuk kumpulan rawatan yang mencapai tahap cemerlang daripada 0 meningkat kepada 9 orang. Jadi kadar peningkatan adalah 90%. Manakala 10% lagi berada pada di tahap memuaskan. Masih ada seorang murid yang berada di tahap memuaskan, tetapi 90% lagi berada di tahap yang cemerlang. Maka dengan dapatan kajian ini, dengan analisis data ini, dapat disimpulkan bahwa soalan yang kedua dapat dijawab, yaitu murid yang menggunakan jejari asdak lebih mahir berbanding murid yang tidak menggunakan jejari asdak dalam penulisan karangan. Secara langsung juga objektif 2, yaitu mengenal pasti kesan penggunaan jejari asdak dalam meningkatkan kemahiran penggunaan penanda wacana dalam menulis karangan jenis ulasan dalam kalangan murid tahun 5 berbanding yang tidak menggunakan jejari asdak adalah tercapai. Baik, beralih kepada soalan yang terakhir, yang ketiga. Dapatan kajian untuk soalan ini yaitu melihat persepsi murid terhadap penggunaan jejari asdak dalam meningkatkan kemahiran penggunaan penanda wacana dalam menulis karangan jenis ulasan. Baik, borang soal selidik yang telah diedarkan kepada murid mengandungi 10 soalan, dan soal selidik ini menggunakan skala Likert 4 mata. Borang soal selidik ini diedarkan kepada kumpulan rawatan selepas intervensi. Seperti yang Anda lihat dalam paparan skrin adalah ringkasan daripada persepsi jawapan murid tentang persepsi mereka terhadap penggunaan jejari asdak ini. Soalan yang pertama, saya memahami konsep penanda wacana selepas menggunakan jejari asdak. Soalan kedua, saya berasa yakin untuk menulis karangan selepas mengenali jejari asdak. Soalan ketiga, saya dapat mengaplikasikan sekurang-kurangnya 5 jenis penanda wacana dalam karangan. Saya tahu cara menggunakan jejari asdak dalam karangan. Soalan seterusnya, cara menggunakan jejari asdak sangat senang dan mudah untuk diingat. Soalan 6, saya berasa cara penulisan karangan sangat mudah selepas mempelajari penggunaan penanda wacana melalui jejari asdak. Soalan ketujuh, karangan yang saya hasilkan lebih tersusun selepas menggunakan jejari asdak. Soalan 8, saya yakin akan mendapat markah yang tinggi dalam penulisan karangan selepas mengetahui cara menggunakan jejari asdak. Soalan 9, saya yakin dapat menulis karangan dengan baik semasa peperiksaan akan datang. Dan soalan yang terakhir, saya berasa seronok mempelajari bahasa Melayu dengan adanya PowerPoint interaktif, yaitu jejari asdak. Baik, ringkasan daripada persepsi murid ini, jawapan murid boleh dilihat dengan lebih jelas melalui carta 2.0, yaitu palang yang berwarna hijau mewakili jawapan murid sangat setuju, palang berwarna coklat mewakili jawapan setuju, palang kuning mewakili tidak setuju, dan
palang kelabu mewakili sangat tidak setuju. Secara keseluruhannya, murid memberikan persepsi yang positif terhadap penggunaan jejari asnaf yang mana dapat dibuktikan melalui palang berwarna hijau dipilih, yaitu mewakili jawaban sangat setuju, lebih banyak dipilih oleh murid berbanding jawaban-jawaban yang lain. Kesimpulannya, murid memberikan persepsi yang positif terhadap penggunaan jejari asnaf dalam meningkatkan kemahiran penggunaan penanda wacana ini. Maka dengan analisis data sebentar tadi, soalan 3 terjawab, yaitu persepsi murid terhadap penggunaan jejari asnaf. Dan secara langsung juga objektif 3, yaitu mengenal pasti persepsi murid, tercapai. Baik, cadangan penambahbaikan. Terdapat 3 cadangan penambahbaikan yang difokuskan oleh pengkaji, yaitu memperluaskan skop fokus kajian penanda wacana, merangkumi semua jenis penanda wacana yang terdapat dalam bahasa Melayu. Jejari asnaf hanya memfokuskan 5 jenis penanda wacana sahaja. Cadangan yang kedua, meluaskan skop kajian kepada murid-murid tahun 4 dan tahun 6. Dan cadangan yang terakhir, kajian diperluaskan lagi dengan menggunakan sampel yang lebih ramai, yaitu melibatkan pelbagai kategori murid dan sekolah agar dapatan kajian akan menjadi lebih menyeluruh. Sebagai rumusan, merujuk daripada dapatan kajian ini, persoalan dan objektif kajian berjaya dijawab dan dicapai. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jejari asnaf berkesan dalam meningkatkan kemahiran penggunaan penanda wacana dalam menulis karangan jenis ulasan bahasa Melayu tahun 5. Hal ini dibuktikan melalui pengujian hipotesis alternatif, yaitu terdapat perbezaan yang signifikan antara min pencapaian pelajar yang menggunakan penanda wacana dalam membina karangan bahasa Melayu menggunakan jejari asnaf dengan pelajar yang tidak menggunakan jejari asnaf. Oke, ini ialah rujukan. Terdapat beberapa rujukan yang dibuat oleh pengkaji daripada buku-buku dan juga laman web. Ini ialah lampiran untuk ujian pra, lampiran untuk intervensi, dan juga kaedah pengajaran tradisional. Lampiran semasa murid kumpulan rawatan sedang menjawab soalan latihan yang terdapat pada inovasi jejari asnaf. Lampiran untuk ujian pasca, dan contoh jawapan murid kumpulan rawatan, yang mana murid sudah mampu untuk menggunakan 5 jenis penanda wacana ESDEK dalam karangan jenis ulasan bahagian B. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.